ليكي. اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukan pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. شوقي إليك يزيد يا خير الورى يا مصطفى يا خير من وطئ الثرى يا من له فوق القلوب منابر وعلى لساني غير مدحك ما جرى شوقي إليك يزيد يا خير الورى يا مصطفى يا خير من وطئ الثرى يا من له فوق القلوب منابر وعلى لساني غير مدحك ما جرى قد جاء ملك الموت نحو
محمد قد جاء ملك الموت نحو محمد وسعى يبلغه السلام الأوفر. الله 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 أرسلني إليك وقال لي أن أقبض الروح الشريف كما ترى. إن كنت تأمرني يا حبيبي قبضت برأفة أو كنت عندك يا حبيبي زائرا. إن كنت تأمرني قبضت برأفة أو كنت عندك يا حبيبي زائرا. سكت الحبيب سكت الحبيب ولم يرد جوابه حتى انتهى من أمره وتفكر. نادى الحبيب المصطفى بتلهف يا أيها الملك الموكل بادرا. قال ابن مني يا حبيب قال ابن مني يا حبيب ولا تخف أعطاك ربك حوضه والكوثر ومعالم الفردوس أجمل منظرا والعرش والكرسي المنير تعطرا. صلى عليك الله يا علم الهدى صلى عليك الله يا نور الهدى صلى عليك ما هب ريح أو توقف أو سرى. Kota Kinabalu 93.9. Berbelaikan sepi jiwa
cari ganti bekal kasih mulia segar menghibur hati tak mungkin dilupakan. Senandung zikirku titipkan hadiah perpisahan buat dirimu kasih yang pergi selamanya. Wahai Tuhan, Engkau maafkanlah, ulurlah keampunanmu, rahmatilah rohnya, sentosa di alam sana. Pulanglah bersama ketenangan menuju Allah. Damailah, bahagialah bersama kasihnya. Ayuh kita, lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Halo, jiran sebelah. Masuk rumah baru ke tu? Mesti beli Ella Furniture tau. Rumah saya pun semuanya Ella Furniture. Ada lebih 200 warna dengan fabrik anti cakar dan anti kotor untuk dipilih. Boleh sesuai padan dengan warna dinding rumah. Ramai artis Malaysia pakai Ella Furniture. Pergi je Facebook Ella Furniture Malaysia dan tengok live diorang. Atau layari ellafurniture.com.my. Ella Furniture. Tak pernah tak cantik. Bila kita lakukan maksiat, jangan tengok ke belakang. Oh, saya ni nak buat macam mana? Allah tak takdir macam tu. Saya reda je lah. Ada orang yang tempuh. Tak boleh macam tu. Tapi bila mana kita melakukan maksiat, kita kena tengok ke depan. Kalau kita nak lakukan maksiat, ingat azab Allah tu pedih. Adab adalah hiasan paling indah, meninggi diri dan juga maruah. Perkongsian Bicara Adab bersama Ustaz Salahuddin Harun setiap Selasa 9 malam hanya di Game Inspirasi Inforia Islami. Manusia ni perlu seimbangkan antara dua benda yang saya sebutkan tadi adalah perasaan takut dan juga harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana disebutkan dalam surah Anbiya. Qala Allah Subhanahu Wa Taala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Allah sebutkan dalam surah Anbiya ayat 90, sesungguhnya mereka adalah orang yang bersegera melakukan kebaikan. Jangan tangguh-tangguh, nak buat baik kena buat. Itu sifat orang mukmin. Nak melakukan kebaikan, jangan tangguh, terus buat. Nak melakukan benda yang jahat, bermaksiat, fikir 1000 kali. Nak melakukan maksiat, fikir 1000 kali. Nak melakukan kebaikan, tak payah fikir, tak payah tangguh, terus melaksanakan. Itu yang dimaksudkan dengan yusari'una fil khairat, bersegera melakukan perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami. Allah Subhanahu Wa Taala kata, mereka berdoa kepada kami dengan penuh harapan. Raghaban itu dengan maksud penuh berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mereka ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan perasaan rahaba ataupun kita sebut sebagai targhib wa targhib. Targhib itu maksudnya dia menghadirkan ataupun dia rasa di dalam diri dia tu pengharapan.
Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Kuching 93.7 FM. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Euforia Islami.
Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman menemani anda hingga jam 7 malam nanti. Dan untuk petang ini salam Saidul Ayam hari Jumaat. Alhamdulillah untuk petang ini jom sama-sama kita berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya dan juga kita akan bersama Taman Syurga kita pada petang ini bersama Usrah Nurani. Rancangan Usrah Nurani kita bawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media untuk tontonan anda dan juga ada pengkongsian pengalaman dan sebagainya boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan khas untuk para pendengar usrah besar di luar sana, saya rasa tanggungjawab anda untuk waktu ini untuk kita share banyak-banyak bersama ahli keluarga, kawan-kawan dan sahabat handai kita untuk kita banyak ilmu yang kita nak kutipkan untuk petang ini bersama ahli usrah dan nakib kita insya-Allah. Untuk para pendengar, tag kawan-kawan ramai-ramai untuk kita dapat manfaat bersama. Semoga ia jadi sedekah jariah untuk hari Jumaat yang mulia ini. Dan untuk petang ini bersama Usrah Nurani insya-Allah, tidak lain tidak bukan kalau tak ada nakib, kita tak adalah Usrah Nurani pada petang ini untuk kita nak menjalankan bersama. Dan untuk petang ini kita nak berkenalkan, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi bersama insan Ashar Menar ala alam masya-Allah Al-Fadhil Ustaz Dhul Ramli Muhammad Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni tak tahulah nak ucap syukur pada Allah ya. Bila insan yang solehah mendoakan kita kan dengan doa-doa yang banyak ni Samal ya. Semoga ya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala mendengarlah ya Allah dan dekat dengan engkau ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Untuk petang ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi Ustaz Zul sihat, ada masa alhamdulillah untuk Usrah Nurani pada petang ini. Dan untuk waktu ini bersama Ustaz kita mulakan dengan muqaddimah insya-Allah dan juga ta'aruf bersama ahli usrah di konti. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih yang saya hormati, yang saya kasihi DJ Mona ya, yang sentiasa tanpa kira apapun tetapi melanjutkan usaha memastikan petang-petang kita bukan sesuatu petang yang lara, yang petang-petang yang rugi nanti di hari akhirat. Jadi alhamdulillah kita dapat dengar dan bersama insya-Allah. Baik rakan usrah yang saya kasih sekalian, tanpa lengah, tanpa tangguh, marilah sama-sama kita mulakan usrah kita pada petang ini, kerana yang bakal berbicara adalah kalam-kalam manusia. Maka kami nak tunduk di bawah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kami mulakan usrah kami petang ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kami mohon agar Allah melindungi kami daripada sebarang bisikan syaitan pada lintasan bicara dan apa yang kami fikirkan. Maka kami mulakan dengan a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Ya Allah, apa kira usrah kami petang Jumaat penuh berkat, Engkau berikan berkat yang sempurna, maka kami mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami juga meluahkan puji-puja kepadamu semata-mata, maka lantas kami ucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan tadi DJ Mona ingatkan kita, salatan wa salaman daimain mutalazimain ila habibina syafi'ina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du.
Sekali lagi DJ Mona yang saya hormati dan kasihi, rakan-rakan usrah walau di mana pun yang sedang berada ketika ini, apapun keadaannya, saya doakan dan kita sama-sama saling mendoakan sesama insan agar sentiasa berada di bawah naungan redha kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai mukadimah seperti dikatakan, mungkin bagi mempersiapkan rakan-rakan agar macam tadi DJ Mona kata yang menonton di FB, tanggungjawab anda jangan lupa untuk share, tag seramai mungkin, dan mungkin juga yang mendengar ni mungkin boleh forwardkan kepada WhatsApp grup kita agar mungkin ada di kalangan mereka yang tak tahu apa patut kita buat petang Jumaat, maka sama-sama insya-Allah, dan pahala seseorang itu dengan sebab kita mengajak mereka, pahala mereka itu kita dapat tanpa dikurangkan pahala mereka. Jadi sebab itulah saya suka Ustaz Ahmad ingat kan, syaitan memang benci orang buat baik, tapi syaitan lebih benci pada orang ajak orang buat baik. Maka sebab tu dibantutkan rasa kadang-kadang kita nak dengar dengan seorang, kita nak buat baik seorang, kita lupa nak ajak. Mungkin kita susah nak ajak sebab kita nanti nak kena hujah, nak kena dalil. Tetapi bila kita mengajak kepada Usrah Nurani sebagai contoh, maka insya-Allah kita akan mengajak mereka, dan tak mustahil ada manusia yang dia dengar dan kemudian dibuat perubahan dalam hidup, dan dengan asbab kita sepanjang perubahan hidup yang dilakukan pasti ada share kita yang Allah peruntukkan kepada kita. Maka sebab itu jangan lepaskan peluang untuk menjadi seorang yang menyambung lidah Nabi yang terlibat dalam menyampaikan. Baik, semua yang dikasihi sekalian, pejam celek kita kian dekat dengan hujung tahun kalender Islam, dan kita berada pada bulan Zulqa'dah. Ya, kalau kita lihat kepada sejarah bagaimana Datuk Nabi Kilab pada ketika ya, Kilab bin Murrah ya, yang menghimpunkan orang-orang Arab dan memutuskan apakah nama yang mereka nak namakan, menukar nama-nama lama bulan-bulan 12 bulan yang telah ada dalam jiwa orang Arab. Maka mereka menamakan bulan ini dengan bulan Zulqa'dah ya. Kenapa? Merujuk kepada penduduk Mekah yang tidak ke mana-mana, mereka hanya qa'idah, mereka hanya duduk menempat diri di Makkah Al-Mukarramah. Mereka tak bermusafir lagi, wala syita wala saif, tidaklah pergi ke Yaman, tidak pergi ke Syam. Mereka mendiam diri, dan ini fenomenanya. Dan di sana adanya keterujaan untuk melakukan ataupun menyambut para duyufur rahman yang datang. Ini peristiwa yang berlaku sejak di zaman jahiliyah. Dan ketika Nabi datang, Nabi tak mengubah pun nama Zulqa'dah, Nabi tak menukar pun nama Zulhijjah, kerana rohnya kena ada. Dan alhamdulillah kita duduk saat ini dengan harapan, ya Allah, menggebu-gebu perasaan dan semangat kita untuk cuba menghayati, sebab duduk mereka untuk bersedia pada bulan Zulhijjah, dan pasti ada benda hebat yang berlaku kepada kita di bulan Zulhijjah nanti. Jadi insya-Allah ini yang saya kira bakal kita ambil kesempatan dalam Usrah Nurani pada kali ini. Seperti biasa kita berdoa, ya Allah, pimpinkanlah hati-hati kami agar kami dapat benar-benar setiap apa yang kami bincangkan adalah ilmu darimu ke dalam hati hamba, yang dengan sebabnya mendorong kami untuk kami tak terlepas melakukan perkara-perkara penting ketika pantasnya masa yang berlalu. Ad-dahru fi sarfihi ajibun lakin ghaflatan nas fihi ajab. Masa yang pantas berlalu itu sungguh mengajaibkan, tetapi hujung tahun dah sampai rupanya lalai lagi kita, dan itu lebih mengajaibkan. Baik DJ Mona ya, insya-Allah kita pastinya sebagai mukadimah saja, sebab saya pun tak sabar-sabar nak rakan-rakan usrah mendengar suara-suara para tetamu. Sebenarnya bukan tetamu, dah Usrah Nurani ini ahli usrah. Ya. Jadi ahli usrah yang sama-sama Allah telah takdirkan untuk bersama kali ini, dan saya sangat rasa gembira kerana dapat bertemu dengan rakan-rakan usrah di konti ini, dan alangkah indah ya DJ Mona kalau satu masa nanti kita jumpa satu Malaysia kan? Satu pertemuan Usrah Nurani yang lebih besar. Tapi sebelum sampai ke tahap itu, insya-Allah kita berkenalan dulu, bertaaruf dengan rakan usrah yang hadir bersama-sama insya-Allah. Saya mula dengan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أول والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره والمقدار العظيم
sidang DJ, penerbit, Tuan Naqib, Ustaz Zul, Puan Najah Muna, Ustaz Amal, dan sidang pendengar Radio IKIM, khususnya rakan-rakan Usrah, Usrah Nurani. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Muhammad Huzaif bin Nuslan. Muhammad Huzaif bin Nuslan. Huzaif, nak sebut payah juga DJ Mona senang kan? Allah. Dia tafdil boleh, tasghir boleh kan? Muhammad Huzaif ya? Iya, berasal dari Petaling Jaya, lahir dan kini menetap di Puncak Alam, Kuala Selangor. Berusia 43 tahun kurang lebih, kalender hijrah, dan kini berkhidmat sedikit sebanyak, berkongsi ilmu di sekitar Masjid Surau di Selangor lah. Mudah-mudahan khususnya ilmu fardu ain, kurang lebih begitu insya-Allah, sedikit sebanyak insya-Allah. Ustaz ada madrasah ke apa? Iya, di Meru Kelang. Oh, di Meru ya. Di mana kalau lebih apa nama? Namanya Ribat Al-Yamani. Ribat Al-Yamani. Di Meru. Di Meru. Oh, di belah mana Ustaz? Kalau di dekat Persiaran Hamzah Halang tu ada rumah kecil yang disewa untuk kita buat pengajian fardu ain. Mana kitab-kitab asas seperti Ar-Risalatul Jamiah, Safinatul Najah, kitab sifat 20, kitab Penawar Bagi Hati. Oh, masya-Allah. Yang asas-asasnya untuk siapa dia punya student dia? Kebanyakannya pelajar ataupun orang-orang kampung lah yang datang belajar. Alhamdulillah, ataupun ada sahabat-sahabat yang nak belajar. Jadi alhamdulillah kita kongsikan sedikit lah. Maknanya ada asrama ke? Tidak. Oh, kita memang panggil untuk. Oh, masya-Allah. Doakan insya-Allah akan datang ada rezeki. Cuma dalam proses mudah-mudahan insya-Allah, doakan. Masya-Allah. Jadi pengajian yang kita dah lama dah Ustaz? Agak lama dah, alhamdulillah. Lebih kurang. Maknanya saya balik 2018 daripada Yaman tu. Sebelum tu kalau saya di Malaysia, maka pengajian diteruskan. Jadi 2018 saya terus balik di Malaysia terus dan tubuhkan teruskan lagi, mana sepenuh masa. Alhamdulillah pengajian berkitab, bersanad dan bersistem kita kongsikan kepada sahabat-sahabat kita yang nak belajar. Kita pun tumpang berkah mereka. InsyaAllah. Baik, masya-Allah. Saya kira satu usaha yang kalau kami rakan-rakan Nusrah ni memang sangat rasa gembira, rasa seronok ya. Sebab saya yakin sifat orang beriman yang digambarkan oleh Nabi adalah idza ahsanu istabsharu. Bila kita nampak ada satu kebaikan, kita rasa gembira. Idza asa'u istaghfaru. Bila kalau nampak buat salah, kita memohon keampunan dari Allah. Jadi kalaupun kita tak boleh nak buat satu madrasah, tapi kita tengok Ustaz Huzaif contohnya membina madrasah, kita sama-sama tumpang rasa gembira ya. Tumpang rasa gembira sebab kita pun belum tentu boleh buat kalau sebegitu kan, dengan masanya, dengan komitmennya, dengan segala macam. Jadi kami doakan Ustaz, usaha yang Ustaz tentulah masa belajar dulu itulah niat yang berkobar-kobar saya kira ya. Sebab apabila ilmu itu kita nak sampaikan, macam dalam konteks Quran, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, kata Nabi kan. Begitulah setiap orang yang belajar, dia rasa ya Allah alangkah indah kalau ilmu ni dapat dikongsikan. Semoga Ustaz punya perjuangan dibantu sentiasa dijauhkan daripada bala bencana, malapetaka, dijauhkan daripada ain dan hasad, dijauhkan dan diberikan pertolongan Ustaz. Kami semoga dengan doa kami yang kerdil ini didengar oleh Allah, dan kami juga mendapat sedikit jariah dalam usaha juang jihad Ustaz, insya-Allah. Baik, alhamdulillah kita juga masya-Allah bukan ada Ustaz Amal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Dikasihi Tuan Naqib Usrah Nurani kita, Ustaz Zul Ramli, yang dikasihi kepada DJ Mona selaku penerbit kita, dan juga Ustaz Huzaif ya, rakan panel kita pada hari ini. Alhamdulillah diberi peluang sekali lagi untuk mengutip kebaikan mutiara-mutiara ini dalam Usrah Nurani yang telah kita lanjutkan buat banyak tahun dah, dan banyak manfaat yang telah pun diterima. Jadi saya bila Ustaz Zul jemput itu sebenarnya
keseronokan untuk berusrah tu lebih daripada nak memberi usrah tu sebenarnya. Jadi sebab dia punya ialah jiwa kita perlukan, sebab kita pun hati kita pun lemah juga, biasa hati kita, jiwa kita pun ada masa dia lemah juga kan. Jadi peluang ini sebenarnya bagi saya recharge untuk diri saya sendiri. Betul. Jadi alhamdulillah mungkin dah ramai kenal, tapi ulang-ulangan saya Ustaz Amal Amaluddin Muhammad Nafiah, mungkin kenal sebagai seorang penasyid ya, di tanah air alhamdulillah. Jadi kata sekarang ni taik nama je keluar lah kan. Sebenarnya boleh maklumat tu ada, cuma kata kita nak rasa lebih dekat lagi kan, lebih dekat lagi. Dan usrah ini Masya Allah mendekatkan lagi jiwa kita dengan kasih sayang, dan sangat kita hargailah usrah Nurani yang telah berlangsung banyak tahun ini. Ya, insya-Allah macam Ustaz Zul kata tadi, ingin jumpa secara fizikal juga satu masa kan. Dah lama dah kita berkumpul ni, ramai yang follow dia. Saya dengarkan kawan kita di tempat kita sendiri Ustaz, penduduk rakan-rakan kita di kampung kita pun diorang pun follow kita, follow setiap petang Jumaat. Diorang selalu bagi respon kan. Seronoknya, rasa leganya duduk dalam kereta tu. Jadi terima kasih. Kalau perkembangan terkini ni saya pun nak ikut Ustaz Zul kan, nak siapkan buku saya. Tengok Ustaz Zul dah buat buku guys, kita pun nak tulis selesaikan buku kita. Mudah-mudahan itu amal jariah kita lah ya, untuk kehidupan kita akan datang insya-Allah. Baik, masya-Allah ya. Siapa yang tak kenal Ustaz Amal, dalam banyak platform ada ya, dengan lantunan suaranya dan mengajarnya di mana-mana. Saya solat Jumaat, anda suka cerita tu saya nak solat Jumaat kat mana tu. Dia nampak Ustaz Amal, ya Allah, dia kata hebatnya Ustaz Amal dalam sejauh ini dia mampu, dia sanggup mengajar ya. Jadi semoga Ustaz dibantu oleh Allah, diberi kesihatan, keafiatan ya, sihat tubuh badan ya, dan semangat yang tak luntur. Kita katakan, sebab tu kita perlu usrah sebegini kan, sebab bukan sekadar akan usrah, tetapi saya dan kita semua adalah manusia, dan setiap manusia perlu kepada sesuatu input dalaman yang menguatkan insya-Allah. Jadi kami doakan Ustaz dan keluarga semuanya dalam keadaan insya-Allah sentiasa berada pada apa yang kita kendaki dan Allah kendaki, kita nak dan Allah redha. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Zul atas mukadimah dan juga ta'aruf pada petang ini, dan saya sendiri ingin ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi Idhaat Ma'had Al-Islami Al-Malizi, pada ahli usrah di Konti dan ahli usrah di luar sana, yang besar di luar sana, masya-Allah. Alhamdulillah, ramai yang tag kawan-kawan, ramai yang masuk di platform kita, FB Live IKIM FM, YouTube IKIM Media, ada juga yang menghantar WhatsApp, masya-Allah. Alhamdulillah, ada juga yang bersedia dah Ustaz untuk nak tulis learning point, insya-Allah, kutipan mutiara-mutiara ilmu yang kita nak kongsikan untuk petang ini. Dan insya-Allah kita ada tajuk yang kita nak kongsikan bersama para pendengar, dan juga sebagai panduan untuk kita di episod Usrah Nurani pada petang ini. Itulah orang kita sentiasa akan merancang, seperti Ustaz Zul kata, kita dah hujung tahun, masya-Allah, cepat sangat masa berlalu, masya-Allah. Alhamdulillah. Dan biasanya kita setiap tahun kita akan merancang sampailah hujung tahun. Orang kutip kata failing to plan is planning to fail. Sama-sama kita merancang, semoga ada rancangan yang terbaik. Kita merancang, Allah merancang yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk petang ini insya-Allah kita akan bincangkan tentang merancang kurban. Itulah yang terdekat daripada kita insya-Allah untuk musim ini, musim kurban. Dan untuk waktu ini bersama Ustaz merancang kurban. Silakan Ustaz. Baik, Allahu Akbar ya. Baik, DJ Mona dah bagikan kita tajuk, dan dengan pengukuhan yang disebutkan tadi, orang yang gagal merancang, dia sebenarnya merancang untuk gagal. Maknanya kalau kita ni duk sembang, kononnya saya ni nak berkorban, tetapi tak ada perancangan pun, hakikatnya dia sebenarnya merancang untuk tak nak korban. Jadi rakan usrah, insya-Allah kita ada kedua rakan usrah, Ustaz Huzaif dan kita juga Ustaz Amal, yang akan memeriahkan perbincangan kita pada petang ini. Dan marilah rakan usrah, saya lihat objektif di hujung nanti ada dua yang saya harap ya Allah kurniakanlah kepada kami. Yang pertama, tajallikanlah ya Allah, perlihatkanlah ya Allah kepada mata hati kami ini ya Allah, bahawa sesungguhnya ibadah korban adalah satu ibadah yang sangat besar di sisimu ya Allah. Janganlah kami terbuta mata, teralih pandangan bahawa ibadah ini penting, dan kami abaikan benda yang padamu penting. Kalau tidak, masakan ibadah ini nanti berada di penghujung,
ibadah ni berada di penghujung. Kerana itu semua rakan usrah yang dikasihi, itu objektif utama. Ya Allah, tolonglah, bukalah mata hati kami ini. Singkaplah seandainya di sana ada tabir-tabir. Sehingga akhirnya berlalu tahun ini lagi sekali dan tidak ada pun kita melakukan korban pada tahun ini. Maka sebab itu Ustaz Uzaif akan kongsi, Ustaz Amal akan kongsi insya-Allah objektif yang pertama, ya Allah, perlihatkanlah, ya, kalau kita biasa doa, Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah. Perlihatkan kepada kami ini, Allah, kebenaran itu kebenaran. Kebenaran korban itu, ya Allah. Hakikat korban itu, ya Allah. Dan perlihatkanlah kami dan kemudian rezekikan kami untuk mengamalkannya. Sebab kita tahu kita tak akan merancang pun satu benda tak penting. Kita tak akan rancang satu benda yang tak ada nilai. Sampah, kita tak akan rancang. Maka sebab itu objektif yang kedua adalah kita telah mula merancang sejak daripada petang ini. Kita letakkan dalam perancangan kita sehingga alhamdulillah, ya Allah, sebab korban hanya 4 hari dalam setahun. Maknanya kalau ibadah korban kita tak dapat lakukan dalam 4 hari ini, maka tertutup ruang kita dan kita harap umur panjang tahun depan pula, dan belum tentu lagi ada umur kita di tahun hadapan. Maka kerana itu, Masya Allah, kita kena letak urgensi bahawa kita nak raih pada tahun ini. Dan jangan kita lepaskan berlalu tahun ini tanpa adanya korban daripada kita semua. Rakan usrah yang saya kasih sekalian, kita sebutkan bahawa kalaulah Nabi sendiri, kan Allah Subhanahu wa taala sebut kepada Nabi, watlu alaihim naba'a bani adam bil haqq idh qarraba qurbanan. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi dan bacakanlah, watlu alaihim, ya, bacakanlah. Bahkan kalau kita tengok dalam tafsir, ulama menyatakan bahawa bila disebut utlu adalah kalimat baca yang sehingga faham sampai ke jantung. Artinya maknanya bukan hanya sembang, tetapi bukan hanya sebab setengah kita bila kisah kita dengar macam bedtime story, tetapi bila dikatakan utlu alaihim, bacakan dengan mendalam sampai kita rasa bergoncang dalam jantung kita tentang naba, ya. Allah gunakan kalimah bukan khabar tetapi naba. Berita ni berita besar ni, ya. Satu berita yang besar yang tentang korban, ya, kedua orang berkorban. Jadi maknanya kena cerita, dan kita harap, ya Allah, berilah kami kesempatan pada petang ini untuk bercerita sehingga dalam hati kami bergoncang rasa mahu untuk melakukan korban. Kerana tanpa korban, tanpa ibadah korban, tanpa praktik dan ritual ini, saya yakin banyak kelebihan yang Allah sedang simpan, Allah tangguh dan tahan daripada kita. Kalaulah korban satu benda yang Allah sayang dan melibatkan rezeki, pastinya keadaan rezeki akan berlaku pada kita. Kita duk mengeluh, ya, Ustaz Amal, kan, Allah, duit tak cukup, ya. Kenapa kita tak refer kepada pemberi rezeki? Dan pemberi rezeki memberitahu bahawa saat kita dekat dengan Allah melalui ibadah ini, maka Allah akan gandakan kepada kita rezeki. Dan begitu banyak yang pasti, insya-Allah nanti kedua-dua rakan usrah. Tapi saya nak mula Ustaz Amal nak mula dulu ke dengan zikir ke sikit? Nanti anda minta Ustaz Huzaif, Ustaz mula je dulu dengan zikir, sebab petang Jumaat ni Ustaz, kan, kadang-kadang nak cerita tu nak pergi masuk, tapi Allah Akbar, tak lembut hati ni, jadi macam tembika je Ustaz, air tu mengalir je. Ustaz mula sikit dengan zikir. Baik, insya-Allah anda cuba Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تألق وبغار حراء تألق
يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah, rakan usrah, kita basahkan petang ini dengan hujan selawat yang kita panjatkan, dan pastinya Allah pulang balik kepada kita dengan selawat yang lebih banyak daripada apa yang seorang hamba mampu kurnia dan berikan. Baik Ustaz Huzaif, macam saya katakan tadi, kita nak petang ni kita nampakkan betul-betul kegairahan kita untuk melakukan ibadah korban yang hanya akan berlaku nanti pada hari raya dan hari tasyrik yang akan berlaku pada bulan depan, Ustaz. Jadi kita nak supaya setiap daripada kita jangan ada kalau boleh seorang pun tetapi terlibat sama dengan ibadah ini. Sila Ustaz. Baik. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم. Sidang hadirin Radio Ikim yang dirahmati Allah Ta'ala, khususnya yang berada di konti dan amnya untuk semua. Jadi untuk kita naikkan semangat ataupun kita mengetahui ataupun menggalakkan kita taghrib, jadi sedikit sebanyak kita nak kena tahu tentang sejarah ataupun perihal ibadah korban itu sendiri, bahkan apa yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim mengenainya, dan yang berkaitan agar orang kata kita semangat itu, semangat kita nak melakukan. Jadi kurang lebih disebutkan tentang udhiyah ini. Secara ringkasnya, udhiyah ini adalah ataupun korban ini, memotong haiwan korban ini adalah haiwan yang dipotong pada hari raya Aidil Adha, macam yang Ustaz Zul sebut tadi, sehinggalah sampai ke tanggal 13 Zulhijjah. Bak kata Ustaz Zul tadi 4 hari saja daripada 360 hari. Masya Allah, tabarakallah. Kalau tolak berapa dah? 360 kau tolak 4. Masya Allah. Berapa tu? 356 356 hari itu 4 hari ni saja. Masya Allah, tabarakallah. Dan tujuan dia semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian dia. Jadi serba sedikit mengenai sejarah pula, iaitu haiwan korban itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Juga sama disyariatkan tentang semayang semayang Aidil Adha itu sendiri. Sehingga kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, biasa kita dengar ni pasal surah tu pendek. Surah pendek, iaitu surah Al-Kawthar. Saya kalau teringat surah Al-Kawthar ni, Ustaz, minta maaf kalau saya nak share lah ni. Puan Najah Mona, ni guru-guru saya. Malu saya lah sebenarnya, tapi lah kerana perintah tu kita. Jadi kalau teringat Al-Kawthar itu, teringat apa dia? Teringat yang Nabi, air yang telaga Kawthar Nabi SAW. Itu satu. Dia ada perbahasan dia lah. Tapi ayat ini membahaskan ayat kedua, iaitu fasalli li rabbika wanhar, iaitu maka dirikanlah salat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi pendalilan itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Allah sebut di dalam surah Al-Kawthar ayat 2. Manakala pada surah Al-Hajj ayat 36, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Jadi dalam surah Al-Hajj disebut yang bermaksud, dan telah kami jadikan
untuk kamu. Unta itu sebahagian daripada syiar-syiar, yakni tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis pun ada disebut tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan ataupun menyembelih 2 ekor kambing. 2 ekor kambing kibaish yang berwarna putih dan bertanduk. Jadi di sinilah yang kita ambil mana satu warna yang elok, yang utama, afdal untuk kita menyembelihkan korban itu. Dan baginda Nabi SAW mengatakan, dan dilihat oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya, aku melihat baginda Nabi SAW meletakkan kakinya, yakni baginda Nabi, pada sisi samping kambing tersebut dan membaca basmalah dan bertakbir dan menyembelihnya dengan tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Rawahul Bukhari maksudnya. Jadi sebelum kita nak memahami lebih lanjut, menggalakkan, jadi sekurang-kurangnya, setidak-tidaknya kita sama-sama mengetahui ya bahawa pensyariatan korban ini daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga daripada sunnah baginda Nabi SAW. Jadi ada 2. Ianya syariat daripada Allah Ta'ala dan sunnah daripada Nabi Muhammad SAW, dan juga peristiwa yang ma'ruf kita tahu yang berlaku kepada Sayyidina Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS. Jadi sebelum kita nak galakkan tu, dia tahu sejarah dia, syariat dia dan sebagainya. Baik, Masya Allah ya. Jadi memang hakikat ibadat itu dia 2 kan. Yang pertama, dia mesti adalah sesuatu yang benar menurut syarak. Dan tadi Ustaz Uzaif dah bawakan kepada kita, maksudnya tidak ada lagi dalam pemikiran kita ya, untuk rasa tidak nak melakukan ya pada soal yang soal yang dikatakan sebagai sunat muakkadah ini. Dan dibawakan sebentar tadi ya, satu benda yang biasa kita baca ya, tapi sekaranglah masa kita mengamalnya ya. Kalau kita kata fasalli li rabbika, alhamdulillah kita dah solat, tetapi adakah kita buat wanhar, solat setiap hari ya, satu hari pun dah 5 kali, tetapi korban ini hanya sekali yang kita buat ya, atau kita kira lah laman tempoh 4 hari tersebut. Baik, saya tak nak, sebab saya takut nanti terbreak masa, nanti kita ada 3 minit lagi soal amal. Jadi kami nak juga daripada soal amal sebelum rehat ni, mungkin mutiara-mutiara Ustaz yang merangsang untuk kami berkorban. Terima kasih Ustaz Zul, Cik Mona dan Ustaz Uzaif. Kita tajuk yang kita bincang pada ni iaitu merancang untuk berkorban ya. Dan bila kita tengok perkataan tu, istilah kalimah korban tu ya, kita takkan terlepas juga kita berbincang perkataan taqarruban sebagai satu bentuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ya. Jadi apa yang diperintahkan kepada kita, bahawa kita usaha dan kesempatan yang kita ada ni, usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi perkataan korban tu sendiri ya, macam cerita anak Nabi Adam tadi kan, takarrub ya, cara zaman dia waktu itulah. Jadi Allah nak kita semua sebenarnya bukan anak Nabi Adam saja, seluruh umat ini, seluruh umat manusia, khususnya umat Nabi SAW, atas nama sunnah muakkadah ni. Dan sebenarnya dalam kehidupan kita pun perlu sentiasa menuntut pengorbanan itu ya. Jadi cuma ulangan setiap tahun tu untuk membangkitkan jiwa pengorbanan kita itu dengan sirah-sirah para nabi, para rasul alaihi wassalam. Jadi sebenarnya bila merancang untuk buat ibadah korban ni, maknanya merancang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kan, sebab dia daripada kalimah taqarrub itu, maknanya kita kena merancang. Kita tak boleh hidup dengan tanpa tujuan ya. Atau makna hidup wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah tu kita kena merancang ya. Kita tengok perancangan, macam kita niat nak bangkit malam, kalau tak ada perancangan pun tak berdaya kan. Tapi ada orang merancang juga, walaupun tak berdaya bangkit malam, Allah bagi nilai kepada orang tadi, dengan nilai pahala juga di sisi Allah Ta'ala kan. Jadi Allah nak tengok kita ni sejauh mana kita merancang untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Walaupun atas nama hukum sunat muakkad ya, tapi besar ganjarannya, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW ya, tidak ada satu amalan yang paling dicintai Allah daripada Bani Adam ketika Aidul Adha selain menyembelih hewan korban ya. Maknanya amalan ni Allah sayang sangat. Sunnah muakkadah ni dikira seakan-akan Nabi tak pernah tinggal lah. Kalau melihat macam tu lah. Dan Nabi pun menganjurkan bersungguh-sungguh
sesungguhnya hewan itu akan datang pada hari akhirat sebagai saksi, ya, dengan tanduk dia macam Ustaz kata tadi, bulu dan kukunya, dan sesungguhnya darah hewan korban telah sampai di sisi Allah sebelum mengalir membasahi tanah. Kerana itu fatibu, ya, kata Nabi, bahagiakan dirimu dengan ibadah tu. Maknanya kita jadikan satu perancangan, ya, jangan kita hanya melihat sahaja dalam hal mendekatkan diri kepada Allah ni. Kita kena, orang kata, kita sebut tadi apa, kita kata kita kena ada di sana, wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun, bukan orang dah buat dah cukup lah kan, aku terima sudah kan. Jadi kalau macam tu tidak ada apa-apa kebaikan. Sedangkan kalau kita kata lembu-lembu dan binatang korban ni sendiri pun, binatang-binatang korban ni kalau ikut mati dia macam-macam. Ada mati jatuh perigi, ada mati tersedak plastik, kulit nangka. Tetapi tak sama tak yang dikorbankan. Lembu yang dikorban tu, dia berbangga di sisi Allah, esok aku mati kerana dikorbankan pada jalan Allah. Kau mati sebab apa? Aku kena accident ni kata kan. Jadi beza kat situ pun. Jadi kalaulah lembu di situ mati dengan korban pun ada kemuliaan dia kan. Jadi malah kita takkanlah nak mati tanpa pengorbanan, tanpa mentakarrukkan diri kita, hina kita lebih daripada binatang yang dikorbankan pula kan. Samalah macam mencerca ayam. Ayam tu kejut kita bangun subuh, yang kita tak bangun subuh kan, hina teruk daripada ayam lagi kan, contoh dah. Jadi perlu kesedaran merancang untuk mendekatkan diri kepada Allah ni kena ada, dan selalu mengambil teladan daripada kisah para nabi dan para rasul. Kita baru habis Ramadan, tapi kita tak boleh hilang semangat itu, sebab orang setengah fikir habis Ramadan habislah. Walhal Allah Ta'ala ingatkan kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ya. Sebenarnya bukan habis Ramadan habis kita punya taqarrub kita sampai hatta kal yaqin. Maknanya ulama kata apa dalam tafsir Ibn Katsir, al yaqin iaitu al maut. Maknanya ibadah kita sampai kita mati, sampai kita bertemu dengan Allah. Allah nak kita sibuk selalu, ya. Kita kena berhenti dulu. Okey, kita akan sambung lagi insya-Allah taala. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Man, kau dah daftar korban? Haluan dah buka pendaftaran. Pastilah. Kenapa? Maklumlah, pendapatan terjejas. Kos sara hidup tinggi. Pendaftaran di surau dan masjid pun terhad. Itulah korban namanya. Berkorban harta benda semata-mata untuk mendapatkan redha Allah. Lagipun dengan haluan, satu bahagian serendah RM320 saja tau. Oh, betul juga kan? Lagipun setahun sekali je. Aku daftar sekarang lah. Jom laksanakan ibadah korban bersama haluan. Daftar di korban.haluan.org.my atau hubungi 011-2051-1909. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya diikim. Allahumma Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkan kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Ya hindarkanlah kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, selamatkanlah kami, hindarilah kami
dari api nerakamu, ya Allah. Halo, jiran sebelah. Masuk rumah baru ke tu? Mesti beli Ella Furniture tau. Rumah saya pun semuanya Ella Furniture. Ada lebih 200 warna dengan fabrik anti cakar dan anti kotor untuk dipilih. Boleh sesuai padan dengan warna dinding rumah. Ramai artis Malaysia pakai Ella Furniture. Pergi je Facebook Ella Furniture Malaysia dan tengok live diorang. Atau layari ellafurniture.com.my. Ella Furniture. Tak pernah tak cantik. Assalamualaikum pendengar semua. Apa khabar? Saja nak tanya, siapa yang berminat nak buat ibadah korban pada tahun ni? Siapa berminat? Kami di IKIM dengan kerjasama Easy Korban boleh membantu anda. Untuk korban dalam negara, RM750 dan luar negara RM350 sahaja untuk satu bahagian. Berminat? Boleh mendaftar di laman sesawang www.korbanikim.com atau hubungi kami di talian 012-686-9236 untuk keterangan lanjut. Segera ya, penyertaan adalah terhad. Nak dengar rancangan Santapan Jiwa untuk Kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Usrah Nurani, dan alhamdulillah bersama para pendengar kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk anda ada perkongsian tentang tajuk petang ini merancang kurban, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Masih bersama alhamdulillah di konti Radio IKIM bersama nakib kita Al-Fadhil Ustaz Ramli Muhammad Razali dan ahli usrah kita bersama Fadhil Ustaz Amruddin bin Muhammad Napia dan Ustaz Muhammad Huzaif bin Noslan. Dan masih lagi membicarakan tentang merancang kurban. Semoga apa yang kita rancangkan semua baik-baik insya-Allah, dan sentiasa Allah makbulkan segala apa yang kita niatkan rancangkan insya-Allah. Dan untuk petang ini bersama Usrah Nurani dan nakib kita merancang kurban. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi yang saya hormati kasihi DJ Mona dan rakan usrah walau di manapun yang berada pada ketika ini. Dan benar ya, sebab bila kita berada di bulan Zulqa'dah, bulan depan, dan sebenarnya sekarang pun dah ramai rakan jamaah kita yang menunaikan haji dah mula bergerak dan bertolak ke sana. Dan adakah mereka bila nak pergi haji bulan haji baru dah bersiap? Jawapannya tidak. Mereka dah prepare setahun, 2 tahun, bertahun-tahun sebenarnya untuk pergi menunaikan haji. Begitu juga korban, kita tak nak buat nanti di katalah pada hari Aidul Adha barulah kita nak cerita tentang korban, kerana kita tahu bahawa korban ini perlu kepada perancangan seperti juga haji. Jadi kalau kita takut ya, yang paling takut adalah bila Allah tak bagi taufik, itu yang paling takut. Dan tadi bila Ustaz Amal sebut satu perkataan, saya rasa macam bergoncang saya punya perasaan takut saya, Ustaz, bila Ustaz sebutkan kalaulah DJ Mona mulakan dengan kata orang yang gagal merancang untuk gagal, dan Ustaz Amal convertkan korban tu makna dekat dengan Allah, jadi perkataannya lebih menakutkan. Orang yang gagal untuk dekat dengan Allah memang dia plan tak nak dekat dengan Allah. Seolahnya begitu, seolah-olahnya bahawa dia memang tak nak dekat dengan Allah, maka sebab itu dia tak rasa penting pun untuk lakukan ibadah korban. Jadi sebab itulah kita perlu mengangkat tinggi kesedaran, dan ya Allah tolonglah kami ya Allah, nampakkan ya Allah, sehingga Nabi melakukannya dan Nabi mengajaknya
dan Nabi memberi dorongan yang begitu besar ya. Jadi Ustaz tadi kerana hentikan Ustaz sekejap sebab memang kita nak sambung pada sesi kedua. Tapi Ustaz, ana sebagai permintaan untuk Ustaz mulakan sedikit dengan lembutkan hati kami ni Ustaz. Nanti supaya mudah Ustaz Huzaif dia nak masuk kan. Nanti Ustaz sambung balik lepas itu insya-Allah. Apa yang Ustaz nak sampaikan? Kita nak lembutkan daging lembu tu bubur apa Ustaz? Bubur daun apa? Bersudu. Pedak kena lembut juga. Jadi Ustaz nak ajak lembut hati ni berat lagi ni. Besar insya-Allah. Baik. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah, berhati-hatilah menghadapnya. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah. Allahu Rabbi. Saya kira ramai rakan-rakan kita yang memandu kenderaan dia bila Ustaz Amal bertalbiyah tu ya, kita saja praktikkan supaya satu masa nanti kita juga akan menyahut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita tahu bahawa haji ya, kalau kita tengok dan halusi dia sudah bahasa je pun Ustaz Amal kan, haji maksudnya seorang itu menuju pada Allah. Maknanya seolah-olah kita hilangkan segala yang lain, melainkan kita hanya pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang Allah lakukan kepada para hujjaj yang sedang melakukan haji. Mereka meninggalkan seluruh kesenangan, keseronokan duniawi untuk semata-mata menuju kepada Allah. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita, dekat dengan Allah itu bukan hanya terikat pada tempat Baitillahil Haram, sebab tak semua orang boleh pergi. Namun hakikat menuju pada Allah itu adalah sebenarnya untuk taqarrub yang kita katakan ya, kedekatan, sehingga kalau kita tengok pada korban itu, pada korban kalimah fu'lan itu, boleh kita katakan bahawa kedekatan yang sehingga tidak ada antara di antara kita. Ya, kalaulah kita kata ni kawan karib, Ustaz Aman ni kawan karib, kita ni jiran-jiran Ustaz kan, maknanya itu dah menunjukkan dekat. Tetapi bila korban adalah Allah nak kedekatan seorang hamba seolah-olah tidak ada lagi antara kita, sebab yang menjadi antara kita terlalu banyak. Nafsu kita menjadi antara, dunia kita menjadi antara. Jadi kerana itu kita nak buang semua ini dan Allah datangkan ibadah. Jadi kita nak masuk. Jadi Ustaz Huzaif boleh bagikan lagi hikmah apa saja yang ada dalam ibadah ini supaya kami dapat melihat keagungan dan kebesarannya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan hikmah ataupun kelebihan udhiyah itu sendiri ataupun berkorban, antaranya para ulama sebutkan dalam syarah kitab Matlab Badrai. Pertama iaitu sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita hidup pada tahun ni daripada tahun lepas tu ke tahun ni, tu antara lain. Sebab tu Ustaz tadi ada sebutkan tentang setahun sekali itu diletak di hujung, maknanya kesinambungan daripada Ramadan itu sendiri sebenarnya. Moga-moga kita dapat takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kebesaran takwa di sisi Allah. Syawal itu kita laksanakan puasa 6. Kemudian Zulqaidah, Zulhijjah, makna kata kita akhirkan tahun kita ni dengan dekat, benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara hikmah dia. Yang kemudian hikmah ataupun kelebihan udhiyah itu sendiri adalah kita memberi makan kepada orang-orang yang fakir miskin.
Sebab macam tadi Ustaz Amal ceritakan bagaimana haiwan itu sendiri seronok dia tu mati dalam keadaan dikorbankan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah maka orang fakir miskin ni bila dia dapat haiwan daging korban ini, dia dapat merasakan yang mana dia tidak dapat rasa. Contoh daging itu mahal dan sebagainya, dia dapat makan daging korban itu sendiri penuh dengan keberkatan. Di samping itu sebagai semangat orang nak pergi haji itu bagai dia mengingatkan tentang peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab itu disebutkan mimpi seorang nabi itu adalah wahyu juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Jadi mimpi seorang nabi itu wahyu, kerana ulama sebut kerana apa? Kerana mata seorang nabi itu walaupun tidur tetapi hatinya jaga. Jadi mengenang banyak peristiwa-peristiwa hikmah yang berlaku dan patutnya menggalakkan lagi. Bahkan kalau kita tengok sahabat-sahabat kita daripada kadang-kadang pekerja-pekerja yang datang Malaysia ni, mereka ni cakap, dia tanya kita, dah korban dia kata? Dia kata, rupanya dia akan potong duit dia orang tu, duit gaji dia orang tu. Kalau kawan-kawan kita daripada India ke Pakistan ke Bangladesh, mereka, tahun ni buat di mana? Dia kata, saya sudah. Saya sudah. Masya Allah, tabarakallah. Maknanya dia potong duit gaji dia tu, katalah walaupun tak seberapa, namun dia sisihkan duit dia. Masya Allah, kalau kita tengok dalam fiqah mazhab Abu Hanifah memang wajib setahun sekali. Tapi kita ambil semangat tu sebenarnya, walaupun sunat muakkadah, kita ada kemampuan, maka kita berkorban insya-Allah taala. Takkah kita rasa malu kita yang hire dia orang tapi dia orang buat korban, kita yang lebih banyak Allah bagi rezeki, tetapi kita pun tiba-tiba dengan Allah jadi kedekut. Kita bukan kedekut dengan orang kan, kita kedekut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So bagaimana hidup kita dan saya rasa sangat tersentuh, dan juga rakan-rakan pasti yang mendengar apa yang Ustaz Uzaif katakan tadi. Kalaulah ulama kata korban yang kita buat itu tanda syukur pada Allah, maka kita ambil bahasa perkataan berlawanan dia. Saya tak nak korban, tak teringin pun nak korban, tak letak pun dalam perancangan untuk korban. Maksudnya apa dia? Kita tergolong dalam golongan manusia yang tak pandai bersyukur pada Allah. Dan Allah dah letak dalam hidup ni, maknanya bila kita syukur, Allah letak satu la in syakartum la azidannakum. Mana Allah dah letakkan kehidupan ni, keseronokan, kegembiraan, pertambahan harta hanya apabila seorang tu bersyukur. Dan kita pilih untuk tak nak, kita tak nak, tak teringin, tak terbuka pintu hati pun. Yang tadi disebut hatta rakan-rakan kita yang daripada negara asing yang gaji tak sebanyak mana, tetapi buat planning sampai mereka boleh melakukan korban pada setiap tahun. Dan kita yang Allah bagi rezeki yang baik, dan kerana itu kita takut, Masya Allah, kita tak termasuk pada lain syakartum. Dengan sebab amalan ini kita takut, tanpa kita sedar kita termasuk dalam kategori wala in kafartum. Inna azabi lasyadid. Azab Allah tu boleh pelbagai, tak pernah puas, rumah tangga jadi bermasalah, pejam celek, tiba-tiba tak ada benda baik yang kita buat, sedar-sedar dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pastinya kita dengar yang hujung tadi Ustaz Uzaif sebutkan tentang semangat yang nak datang daripada ibadah korban itu sebenarnya 1100 macam yang datang, kerana dianya balik kepada insan-insan hebat, pengorbanan. Nanti insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan angkat betul-betul bagaimana tokoh wanita yang dengan sebab pengorbanannya adanya kota Makkah Mukarramah. Seandainya kita kata Siti Hajar tidak nak berkorban bila suaminya meminta dia berkorban dan dia tak nak berkorban, masa mungkin ada tempat yang hari ini kita datang dan di sananya ada Baitullahil Haram, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail. Semua kisah-kisah korban ini adalah semangat yang bukan hanya cerita tentang sembelih, hukum hakam, darah tumpah, tetapi semangat itu yang nak membara, yang kita nak sepanjang tahun akan datang, semangat terus membara. Okey, sama ada Ustaz Ahmad nak sambung yang Ustaz Ahmad cerita tadi yang tiba-tiba tergendala.
ataupun Ustaz nak bagi poin-poin yang baru, silakan. Baik, terima kasih Ustaz Zul. Kita pusingan kedua. Jadi kita sebut kita habis Ramadan ya, kita bukanlah berhenti. Yang kita ingat kita henti kat situ tadi ini yang kalau kata habis Ramadan berhenti itu disifatkan sebagai hamba yang rabbani kan. Tapi Allah nak kita kunu rabbaniyin ya, berterusan kita menjadi hamba Allah SWT. Dan sepanjang hidup kita ni kita sentiasa merancang, kita plan untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah SWT. Allah pun bagi tahu dalam surah Insyirah ayat 7, fa idza faraghta fansab ya, bila selesai satu kebaikan, satu ketaatan, bersungguh-sungguh pula untuk melakukan ketaatan dan amal soleh yang lain. Maknanya Allah nak kita sentiasa mencari jalan untuk mendekatkan diri. Hari ini kita dapat dua Ustaz tadi. Satu tadi korban untuk dekatkan diri pada Allah. Tak nak berkorban, maknanya tak nak mendekatkan diri pada Allah. Ustaz Uzair tambah tadi korban syukur. Maknanya tak nak berkorban di jalan Allah, maknanya tak nak bersyukur pada Allah SWT. Jadi sebab itu jiwa yang kita nak, sebab itu Allah kata bukan darah yang sampai kepadaku kan. Allah kata walakin yanaluhu taqwa minkum tu. Jiwa takwa itu maknanya jiwa nak mendekatkan diri kepada Allah, jiwa nak berbakti di jalan Allah. Yang tu jiwa yang kita nak, bukan numbers jumlah dia kan. Jadi itulah roh yang kita nak ambil sebenarnya. Dan rasa usrah kita lebih menekankan soal ini, bukan soal teknikal tu. Usrah maknanya usrah kita nak bangkitkan soal ruhiyah ni kan. Dan jadi sebenarnya Allah nak kita di sepanjang masa dalam kehidupan kita. Sebab tu Allah jadikan berbagai-bagai bulan ya, berbagai-bagai hari sebenarnya Allah nak kita berdamping dekat dia, mendekatkan diri pada dia. Dan istilah kita kata korban tadi dan lanjut pada taqarrub tadi, sebenarnya di sana Allah namakan sebagian hamba dia dengan muqarrabin. Masya-Allah, lagi kita dah usaha dekat, maka Allah pilih hamba-hamba ni di bawah darjat para rasul dan para nabi itu, golongan yang muqarrabin, yang didekatkan. Maknanya Allah tengok kita usaha untuk dekat, lalu Allah dekatkan kita, Allah pilih untuk kita dekat. Ni golongan muqarrabin. Jadi jalan orang yang muqarrabin antaranya mereka sentiasa berjuang, berkorban di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pengorbanan ini kita ambil semangat dia pada Aidul Adha. Namun jiwa yang ingin berkorban itu sentiasa. Dan agama ini tidak akan dapat kita ya. Agama ni agama Allah, Allah boleh menangkan dia ya, tetapi Allah nak ada saham kita. Dan saham kita itu ada di dalam perjuangan pengorbanan kita. Jadi semua yang mesti Allah Taala yang kita merancang itu, di sana juga Nabi menyebut sebagai itqan kita ya. Antara amalan itqan itu kita rancang dengan baik ya, bahawa dan merancang yang baik itu maknanya kita usaha untuk niat dan berazam, dan ada usaha untuk kita kumpulkan belanja kita ya. Dan kalau dah ada, kenapa tidak berbuat ya? Ambillah peluang tu. Sebab Nabi SAW kata, man kana lahu sa'at wa lam yudhi fala yaqrubanna musallana. Kalau dah ada kelapangan ya, ada duit tu belanja yang lain boleh belaka, macam-macam perbelanjaan boleh buat, tetapi tidak ambil peluang untuk ambil peluang berkorban di jalan Allah ni, fala yaqrubanna musallana. Macam ada satu amaran ingatan daripada Nabi, berat benda tu kalau tak ambil pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh buat sebab tak ada duit, tak apa, tapi kalau tak buat sebab sombong dengan Nabi. Orang yang makan dengan tangan kiri, tangan kanan dia elok pun turun krem tangan dia, sebab pesan Nabi tu dia tak nak ikut, terus krem tangan, tak boleh gerak. Jadi takut kita tak buat tu kerana sombong kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Walaupun sunat, tapi kita ambillah pesan Nabi, insya-Allah ada kebaikan dia. Ya, kalau tidak masakan Nabi satu ancaman ya. Kalau kita duduk dengan Nabi di zaman Nabi ya, kalau kita duduk dengan Nabi di zaman Nabi dengan duit yang ada dalam akaun kita, dan Nabi sebut perkataan tadi, Nabi kata barang siapa yang ada kelapangan, maknanya ada kemampuan untuk berkorban tetapi tidak berkorban, kata Nabi, maka janganlah dia menghampiri tempat solat kami. Maksudnya musalla Nabi itu adalah musalla untuk Aidul Adha tersebut. Maknanya sampai begitu sekali Nabi memberi satu ancaman lah saya kira ya. Dan nampaklah kita betapa apabila Allah beri rezeki, marilah kita pulangkan balik ya, dengan kita dekat dengan Allah. Dan Nabi pun membayangkan tadi, sebab kalaulah sahabat dengar mereka bergoncang jantung mereka saat Nabi menyebut perkataan itu, sehingga para sahabat ya, yang berkemampuan untuk melakukan korban, pasti mereka nak berkorban. Jadi saya kira rakan usrah, mana-mana nanti mungkin ada lagi di masjid, di surau kita dan mana-manalah, tak kira apa pun, sebab kita bercakap hari ini bukan mewakili sesiapa, hanya mewakili
ayuh pada tahun ini kita berkorban. Dan macam Ustaz Huzaif katakan tadi, lihatlah nanti ya, sebab saya baru ni bercakap dengan beberapa masjid, mereka kata kami tahun ni kami akan banyak menghantar ke negeri Sabah sebagai contoh ya, beberapa tempat di Sarawak dan beberapa tempat disebutlah beberapa tempat, dan mereka pergi sendiri memang dengan sebab apa yang kita beri dari sudut apa yang tinggal, apa yang dah sampai pada Allah, tetapi daging yang tinggal tersebut ya menjadi sebab kegembiraan hamba-hamba Allah dapat mengecap nikmat tersebut. Maka di sana saat hamba Allah gembira dengan apa yang kita beri, maka Allah kurnia kepada kita banyak rahsia-rahsia kehidupan yang sebenarnya Allah nak bagi tapi masih tertahan-tahan kepada kita. Okey Ustaz Uzaif, kita pun dah tak banyak masa, mungkin sedikit daripada Ustaz sebagai mungkin kesimpulan atas nak mengajak kita untuk melakukan korban pada tahun ini insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi udhiyah ini ataupun berkorban adalah satu amalan yang sangat mulia dan untuk kita dekatkan diri kepada Allah. Hingga kan baginda Nabi sendiri SAW, pada diri baginda Nabi itu wajib bagi Nabi. Yang wajib bagi Nabi antaranya udhiyah, antaranya solat duha, antaranya solat witir. Jadi untuk diri baginda Nabi katanya itu wajib bagi aku, tapi bagi umat aku sunat. Itu satu. Kata kalau kita nak mengejar buat kebaikan, fastabiqul khairat, nak ikut Nabi fastabiqul khairat, kita buat. Yang kedua, bab kata dalam tajuk kita ni merancang. Jadi kalau kita boleh menyimpan dalam duit kita, tabung ke dan sebagainya, boleh kita asingkan duit-duit kita. Sebab ibadat ini dilakukan di akhir tahun. Jadi kalau orang dia ada plan macam tu, dia boleh buat daripada. Sebab tu saya sebut tadi, kita malu dengan rakan-rakan kita daripada India, Bangladesh. Dia saya tanya, dah korban? Dah korban tu dah macam tanda seruan dah tu. Dia tanya kita. Jadi Masya Allah, ini satu benda yang kita jangan sia-siakan peluang itu. Sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah, Allah hidupkan kita lagi sampai akhir tahun insya-Allah. Ya. Baik, Allahu Akbar. Okey, jadi banyak yang pasti kita boleh tadi sebab saya kata kita start dengan merancang ya, dan yang kita rancang adalah harta kita ya, sebab biasanya kita tak macam orang zaman dulu, kita pergi cari, kita pergi apa. Hari ni kadang-kadang pihak masjid, pihak surau, pihak yang menguruskan kita tolong buat untuk pihak kita kan, dan kita hanya memberi apa yang Allah beri kepada kita untuk laksanakan ibadah ini sampai jadi jaya insya-Allah ya. Dan jangan sama sekali kita yang rakan-rakan usrah yang mendengar ketika ini tak terasa nak terlibat pun dalam ibadah korban pada tahun ini ya. Mintalah jauh pada Allah. Janganlah ya Allah saya, sebab kita takut bila benda baik kita dengar tapi tak ada rasa untuk buat. Kita takut ya, para ulama lu takut benda itulah, sebab takut mereka tak diberi taufik oleh Allah ya. Hidayah dan taufik Allah tak bagi, sampai tawar dan tak nak ya. Tapi asal tentang dunia, masya-Allah ya, asal tentang dunia, tiba-tiba tentang benda-benda yang mendatangkan keuntungan dan bonus, kitalah orang yang terkedepan. Jadi kita tak nak begitu, kerana kita sangat percaya macam Ustaz Amal kata tadi, kita bercakap tentang roh ya, roh nurani, tentang roh. Jadi kita nak melihat ya Allah, perlihatkan kami dan kami akan dapat kurnia-kurnia yang bersifat rohani yang begitu banyak sebenarnya. Sebab yang kita perlukan diri kita, rumah tangga kita perlukan sebenarnya, kehidupan kita perlukan ya, berkat-berkat dan rahmat-rahmat, dan ianya datang daripada ibadah korban yang kita lakukan, yang kita persembahkan. Kerana saya ulang sekali lagi pada diri saya yang sering lupa ini, bahawa seandainya seorang itu tidak berkorban, kita tak memilih untuk berkorban, kita hanya memilih, kadang-kadang hidup ni kita fikir orang nak serve kita, bukan kita yang nak beri. Orang yang ya, erti hidup bukan pada menerima, erti hidup pada memberi. Dan korban adalah apa yang kita beri, dan yang kita beri itu bukan pada orang yang kita kata susah, tetapi yang kita beri adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Saman menambah pastinya. Baik, Ustaz, dalam Imam Bukhari menceritakan bagaimana pada Haji Wada ya, Nabi melangsungkan ibadah korban tu. Imam Bukhari menceritakan bagaimana unta-unta berbaris panjang beratur tanpa ditolak, tanpa ditarik ya, menyerahkan leher untuk dikorbankan oleh Nabi SAW ya, dengan tangan Nabi yang mulia, insan yang mulia. Macam kita cerita tadi lah, sebenarnya unta-unta binatang yang dikorbankan ni dia berbangga di sisi Allah, dia mati tu dalam keadaan begitu, apalagi matinya dikorbankan oleh baginda Nabi SAW ya. Jadi dengan cerita ini juga sebenarnya menolak tomahan
barat ataupun temahan musuh-musuh Islam yang kata kita ni menyakiti mendera binatang sebenarnya tidak begitu bila kita ikhlaskan hati kita berkorban kerana Allah SWT, antara motivasi lagi untuk kita seronok berkorban ni sebenarnya binatang-binatang tu sendiri pun seronok bergembira cuma kita pesanlah waktu melangsungkan ibadah korban ni kena ada ihsan dia ihsan pada dia. Banyaklah tu boleh kita belajarlah dengan dia ustaz-ustaz kita. Ihsan itu jadi keindahan Islam ihsan itu pun dapat diterjemahkan waktu kita melangsungkan ibadah korban itu, dan mudah-mudahan hati kita daripada tahun ke tahun sebab kita ni selagi kita belum dimatikan Allah peluang kita tu untuk merancang dan melakukan apa yang kita bincangkan ini, insya-Allah ada lagi peluang tu jadi kita sentiasa macam kita azam nak pergi menunaikan haji, begitulah semua perkara kena ada keazaman, kena ada niat, kena ada perancangan supaya jadi cantik, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal perbuatan kita insya-Allah insya-Allah begitu Ustaz. Baik, masya-Allah sebenarnya rakan usrah, kalaulah kita boleh melihat lapisan-lapisan alam ini dan Allah ni saya sebut lau tu bukannya betul, maknanya sekiranya kita boleh melihat lapisan alam barzakh, dan orang yang tahun sudah dia tak melakukan korban dengan beranggapan bahawa tahun ni untuk melakukan korban, sedangkan dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alangkah ruginya. Sebab tu kata ulama saat Nabi membacakan hadis idza matta bnu adam inqata'a amaluhu, hadis ini adalah merupakan perkara yang paling sakit dan susah bagi orang yang mati. Bukan kesakitan mati itu susah, tetapi lebih susah adalah saat mereka nak beramal tetapi terputus amal. Mereka nak berkorban tetapi rupanya duit yang mereka kumpul dah tak ada pun diagihkan pada keluarga, dan keluarga tersebut menghabiskan untuk keperluan mereka dan tak ada pun sempat untuk dikorbankan. Jadi rakan usrah yang saya hormati dan saya kasih sekalian, marilah saya sekali lagi mengambil kesempatan, tengoklah kepada diri kita, bermunajatlah, bermohonlah agar saya ni cakap ni maknanya untuk diri saya pastinya, sebab saya takut nanti dah cakap tiba-tiba sampai pada hari rupanya kita pun termasuk dalam golongan orang yang tak melakukan korban pada tahun ini. Marilah kita menjadi orang yang terkehadapan, kerana yakinlah pasti dengan korban pasti ada banyak rahsia, dan di sana tadi ada satu yang saya sebutkan tadi, bahawa di sana adanya semangat yang sebenarnya akan kita dapat apabila kita melakukan ibadah ini, kerana kita mengikat diri kita. Tadi Ustaz Amal kata sejak daripada zaman anak Nabi Adam alaihissalam, artinya seolah-olah setiap ibadah korban yang kita lakukan bermata rantai sampai kepada manusia pertama melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, masya-Allah, pastinya ibadah korban ini akan melahirkan ketinggian, akan melahirkan, sebab kalau tak ada orang berkorban maka tidak adalah akan berlaku ketinggian dan kehebatan, tak kira dalam keluarga, tak kira dalam rumah tangga, tak kira dalam perhubungan, tak kira dalam pejabat sekalipun. Kalau semuanya pakat tak nak berkorban, memikirkan hanya tentang diri sendiri, hanya nak menerima, maka kita pun takkan ke mana-mana. Baik rakan usrah, saya mewakili rakan usrah sebenarnya nak mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Huzaif di atas perkongsian, walaupun sebenarnya banyak yang kita nak kongsi tapi keterbatasan masa, namun angka detik itu bukanlah penting. Yang penting adalah apa yang Allah kurnia kefahaman dalam hati kita, dan yang terpenting adalah kesedaran daripada apa yang telah Ustaz Huzaif kongsikan. Ustaz Amal, sekali lagi juga terima kasih kerana hadir dan bersama berkongsi. Banyak saya kira yang kita dapat bersama dalam dapatan bersama yang kita dapat untuk sematkan sebagai semangat yang kita nak teruskan insya-Allah. Semoga ya Allah, wahai Tuhan kami, kepadamu kami berserah kerana kami yakin, kami percaya bahawa sesungguhnya dengan korban bukan satu ritual tetapi sesuatu yang membentuk semangat korban. Saya teringat ada seorang dia bercerita, dia masa kecil sekolah rendah, sekolah menengah, dia kata dia tak peduli, dan dia tak peduli tentang kebaikan, dia tak peduli tentang mak ayah, dia tak peduli, sehinggalah dia kata dia duduk asrama, dan kemudian bila dia asrama, dia orang ni kena pakai sampin, pakai sampin ni kain sampin tu kan, dan dia biasanya keluarga dia susah juga, dan kemudian dia biasanya letak barang-barang dan dia cakap, mak sekolah asrama pakai sampin, dia kena jahit, dan nak balik sekolah tak sempat nak jahit. Sehingga dia balik ke asrama,
Dia tengok dalam beg dia dah tersusun. Biasa yang susun tu mak lipatkan dia punya baju dia. Mak setkan dia punya beg dia tu. Dan bila dia sampai ke asrama, dia kata di malam hari tu, ketika dia susun daripada beg dia untuk letak ke dalam, dia nak letakkan ke tempat locker dia tu. Dan keesokan paginya, waktu dia kena pakai samping, baru dia teringat, dia ada cakap, dia tak tahu mak dia sempat tak sempat untuk buat. Dan ketika dia buka daripada lipatan dalam locker dia, ketika itu dia tengok, Masya Allah, dia menangis. Kenapa dia menangis? Sebab dia tahu mak dia ada masalah penglihatan. Mak dia tak boleh tengok sebenarnya. Mak dia ada sakit yang memang tak boleh melihat. Tetapi bila dia tengok pada samping tersebut, ya, jahitan pada samping bila orang tak dapat lihat, so dia punya jahitan dia akan jadi bengkang-bengkok. Jadi samping yang dipakai itu sebenarnya jantung dia tu, dia punya jahitan dia Masya Allah, tetapi rapi, tetapi tak dapat lurus. Dan saat dia lihat samping tersebut, pada ketika itu dia kata apa dia mula terbayang bagaimana agaknya mak dia seorang diri nak masukkan jarum ke dalam lubang, benang ke dalam lubang jarum, sedang mak dia tak nampak. Tak tahu, mungkin bukan sekali tetapi berpuluh-puluh kali mak dia masukkan. Dan ketika masuk, mak dia terpaksa meraba dengan tangan dan kemudian menjahit. Demi kenapa? Untuk beri yang terbaik pada dia. Dan saat masa tu dia kata, dia terus terfikir, mak, dia kata, mak, sebenarnya mak berkorban untuk aku, tapi apa yang aku korban balik pada mak? Dia kata air mata dia menangis, tumpah dan jatuh di atas cantuman kain samping dia. Dan kemudian dia kata, sejak dari itu Ustaz, saya bertekad saya juga nak berkorban dalam hidup. Dan sebab tu kami cerita ni, sebab kami cerita tentang ibadah korban dan dibawa cerita ni, sehingga saya sedar, Masya Allah, rakan usrah yang dikasih sekalian, andai dalam hidup tak ada perasaan untuk berkorban, kita takkan ke mana-mana, anak kita takkan ke mana-mana, isteri kita dan suami kita takkan ke mana-mana, umat ini takkan ke mana-mana. Sebab tu ibadah korban telah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kerana dengan korbanlah yang mengangkat tinggi. Kerana tidak ada kedekatan yang lebih indah bagi hidup kita saat kita dekat dengan Allah. Ayuh, hanya 4 hari dalam setahun. Ayuh, di sana membuktikan kita syukur pada Allah. Ayuh, di sana dalamnya ada semangat yang sangat hebat. Dan saya nak tutup apa yang Ustaz Amal sebutkan sebentar tadi. Andai kita tak nak pun merancang untuk dekat dengan Allah, kita sedang merancang untuk jauh daripada Allah. Wal'iyazubillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas kisahnya dan juga bincangan untuk petang ini merancang korban. Semoga apa yang kita rancangkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan yang terbaik, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk waktu ini kita mengakhiri Usrah Nurani. Mohon Ustaz untuk pimpin doa. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد التائبين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك يا الله، سبحانك يا رحمن، سبحانك يا رحيم، سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. Allahumma ya Allah, jadikanlah usrah kami petang ini ya Allah jama'an marhumah, sebuah usrah yang benar-benar Engkau cucurkan rahmat buat kami ya Allah. Berikanlah kami kefahaman terhadap sesuatu yang penting dalam agama ini ya Allah. Nampakkanlah ke dalam hati kami besar sesuatu benda yang Engkau lihatkan kepada kami besar dan agungnya ibadah korban ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah butakan mata hati kami sehingga kami tidak dapat memahami sesungguhnya apa yang ada di sebalik ibadah korban itu ya Allah. Wahai Allah, Engkau telah berikan kurnia yang sangat banyak kepada kami. Engkau hidupkan kami ketika ramai manusia Engkau jemput dan Engkau tarik nyawa-nyawa mereka ya Allah. Wahai Allah, apakah tanda lagi kami dapat menunjukkan syukur kami kepadamu ya Allah? Maka jadikanlah kami melakukan korban daripada harta yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, sebagai bukti yang kami bersyukur kepadamu ya Allah.
kami tak hendak ya Allah melalui tahun demi tahun, sedangkan di sisimu ya Allah, pada pandangmu pada kami melihat bahawa kami ini hamba yang kufur kepadamu ya Allah, yang tidak pandai bersyukur kepadamu ya Allah. Allahumma ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram, jadikanlah berpisah kami sesudah usrah ini ya Allah, berpisah orang-orang yang diampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, seandainya Engkau bertanya kepada kami tentang jumlah dosa-dosa kami ya Allah, Engkau lebih tahu ya Allah. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha baik ya Allah, maka ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah segala ketelanjuran kami ya Allah, ampunkanlah segala kesilapan kami ya Allah, ampunkanlah segala khilaf kami ya Allah. Ya Allah, dosa kami terlalu banyak terhadap ayah dan ibu kami ya Allah, banyak daripada perkataan kami yang keluar seperti pisau yang sangat tajam menghiris hati-hati mereka ya Allah, sedangkan kami hidup setiap hari merasai bahawa seolah-olah kami tidak mempunyai sebarang dosa ya Allah. Banyak amanahmu dan perintahmu yang kami abaikan, maka ampunkanlah kami ya Allah. Jadikanlah tahun ini tahun kami mampu berkorban agar dengannya menjadi kami dekat, dan kemudian kami dapat mampu melakukan banyak ketaatan kepadamu ya Allah. Wahai Tuhan kami, di penghujung ini ya Allah, doa-doa kami yang baik tidak Engkau dengar sampai kami mendoakan ayah dan ibu kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah darjat ayah kami, ibu kami ya Allah, tinggilah kedudukan mereka ya Allah di sisimu ya Allah. Berilah ganjaran pada setiap kesusahan mereka membesarkan kami ya Allah. Ya Allah, negara kami yang kami cintai, letaklah di bawah rahmat dan kasih sayang daripada-Mu ya Allah. Berilah kebaikan tanpa putus buat kami ya Allah, dan jadilah agama ini agama yang tertinggi dapat menaungi seluruh yang ada di negara ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadikanlah setiap yang kami yang menadah tangan waktu ini ya Allah, nama-nama kami telah tertulis dalam daftar ahli syurga ya Allah. Jangan ada walau seorang kami ya Allah yang Kau tulis namanya ya Allah dalam daftar ahli neraka jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada nakib kita Al-Fadhil Ustaz Abdul Ramli Muhammad Razali dan juga ahli usrah pada petang ini bersama Al-Fadhil Ustaz Amruddin bin Muhammad Napia dan juga Ustaz Muhammad Huzaifah bin Noslan untuk pertemuan petang ini. Dan akhiri usrah nurani untuk waktu ini dengan doa tasbih kafaratul majlis wa salat al-asr. Subhanallah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan mengakhiri Usrah Nurani, saya juga berterima kasih kepada para pendengar dan untuk anda boleh dengar ulangan rancangan Usrah Nurani pada petang ini hari Ahad jam 8 pagi. Dan untuk para pendengar terus setia bersama kami di destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Yang
dapat menimba api neraka. Moga selamat di titian sirah di syurga abadi. Setiap kekasih Allah menempuhi jalan ini untuk mereka memiliki kejayaan. Ayo bersama kita susuri perjalanan kekasih Allah. Langkah kita tiada rugi dalam meniti hidup ini. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia sebagai pengarah pusat media grade 54 Jusasi. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia dan berumur tidak kurang daripada 45 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, memiliki sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda, kepujian daripada universiti-universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Antara bidang tugas adalah mengurus keseluruhan operasi pusat media dengan memastikan matlamat dan objektif yang ditetapkan dicapai, merangka dan melaksanakan polisi, strategi dan pelan tindakan yang berkaitan dengan pusat media, serta mengarah dan menyelaras semua aktiviti-aktiviti unit di pusat media. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 1 Jun 2023. Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin sebelum ini digelar Masjid Besi, ialah sebuah masjid yang terletak di Presin 3, Putrajaya. Masjid ini yang mula dibina sejak April 2004 siap sepenuhnya pada Ogos 2009 dan dibuka pada hari Jumaat malam awal Ramadan 1430 Hijrah. Masjid ini dibina bagi menampung sekitar 24,000 penduduk dan pejabat kerajaan sekitar pusat bandar serta kawasan Presin 2, 3, 4 dan 18. Masjid ini yang mempunyai keluasan sekali ganda berbanding Masjid Putra yang terletak kira-kira 2.2 km ke utara menjadi mercu tanda baru Putrajaya. Masjid ini direka berdasarkan 3 konsep iaitu angin, sederhana dan telus. Kira-kira 6,000 tan keluli digunakan. Bagi pembinaan tersebut, yang mewakili kira-kira 70% manakala selebihnya adalah konkrit. Masjid besi mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Antaranya, tiada pemasangan kipas kekal ataupun alat penyaman udara di dalamnya. Sebaliknya, menggunakan gas penyejuk, gas district cooling atau GDC. Selain itu, masjid ini turut menggunakan seni bina jaringan wayar atau anyaman masyrabiyah yang diimport dari Jerman dan China yang turut dipasang pada Stadium Santiago Bernabeu di Madrid dan Perpustakaan Negara Perancis yang terletak di Paris. Pintu gerbang masuk juga menggunakan konkrit bertertulang kaca ataupun GRC bagi mempertingkat integriti sesebuah struktur serta kaca hablur bagi menjadikan masjid kelihatan berwarna putih dari jauh. Dari arah kompleks kerajaan, perjalanan menuju ke masjid akan menyeberangi sebuah jejantas yang menghubungkan dataran Putrajaya ke kawasan masjid ini yang dikenali sebagai Kiblat Walk seluas 13,639 meter persegi.
Jajan tas ini dihiasi dengan kolam air seolah-olah berada di kawasan kota istana purba Al-Hamra. Hiasan dalamannya dilatari ukiran Asmaul Husna menggunakan tulisan kaligrafi daripada jenis khat sulus. Pintu utama menuju ke ruang solat utama terukir ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Isra ayat ke-80. Ini ditambah lagi dengan pembinaan dinding mihrab yang diperbuat daripada panel kaca setinggi kira-kira 13 meter juga diimport dari Jerman yang terukir 2 baris ayat dari surah Al-Baqarah pada bahagian kanan dan surah Ibrahim di sebelah kiri. Uniknya, dinding mihrab ini tidak memantulkan kesan dari pancaran sebarang cahaya atau lampu, menjadikan ukiran kaligrafi ayat suci berkenaan yang berwarna keemasan itu kelihatan jelas dan seolah-olah terapung di udara. Bahagian tepi bumbungnya sepanjang 40 kaki pula mampu mengelakkan jemaah yang bersolat di luar dewan solat utama terkena tempias hujan. Haji Muhammad Hassan bin Panglima Mat Munas yang lebih dikenali sebagai Tok Janggut kerana memelihara janggut sampai ke paras dada adalah seorang pahlawan Melayu yang terkenal di Kelantan. Beliau mendapat pendidikan di Mekah dan merupakan tokoh agama Islam yang mendapat banyak sokongan masyarakat pada ketika itu. Dilahirkan sekitar tahun 1853, Tok Janggut mula menonjolkan penentangan terhadap penjajah British apabila penjajah itu mula mengenakan pelbagai cukai terhadap rakyat Kelantan. Dalam satu pertempuran pada 25 Mei 1915, Tok Janggut dibunuh. Mayat Tok Janggut dibawa ke Kota Baru dalam kereta lembu yang menelan masa sehari. Mayat beliau kemudiannya digantung beberapa hari di depan istana di Padang Bank atau Padang Merdeka, tujuan peringatan kepada rakyat agar tidak bangkit menentang penjajah. Mayat beliau akhirnya disemadikan di Pasir Pekan, Kota Baru, Kelantan. Tok Janggut telah mengorbankan nyawanya demi mempertahankan tanah air tercinta dari penjajah. Moga-moga Allah mencucuri rahmat ke atas rohnya. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, inspirasi info ruang Islam. Tegar menginspirasi, membina nilai budi, unggul adab pada setiap pribadi. Raih hidup bahagia akan dikecapi, limpahan rahmat mewarnai nurani. Rahmah kita pada semua. Sempurnakan tuntutan akhlak mulia. Bersikap rahmah, sebarkanlah kasih sayang. Sebarkan rahmah,
ikuti perkembangan-perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia Islami. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Pesta Buku Antarabangsa terbesar di Malaysia kembali lagi. Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur akan menemui anda bermula dari 26 Mei hingga 4 Jun 2023 di WTC Kuala Lumpur. Dengan reruai pameran melebihi 800 buah meliputi pempamer dalam dan luar negara serta pelbagai keterujaan menarik menanti anda dari 10 pagi hingga 10 malam. Khas untuk anda pencinta buku. Jangan lepaskan peluang ini. Maklumat lanjut, layari www.klibf.my dan di Facebook klibf.my. Tanda pagar Malaysia Membaca. The power of remaining positive, whatever the situation, can never be underestimated. We are all here for a limited period of time. Is it worth it to spend any of that time in a dismal mood, being negative? The true test of being a servant to Allah is to remain positive is when challenges become difficult. Remaining positive keeps one's mind in the right state of balance and often opens resolutions to the problems at hand. Here are some tips that can help you in shifting your mindset. 1. Shift your thoughts. Be conscious of your thoughts, especially when life just isn't going your way. The moment you see that you're diving into frustration, agony, sorrow, and low self-esteem, shift your thoughts by thinking about something completely unrelated. This breaks the pattern of self-pity, mind-created stories, and negative downward spiral. What makes us different from other Allah's creations is our ability to control our thoughts and think for ourselves. 2. Find the lesson. There is a lesson to be learned from every situation. No matter how unfortunate the situation may appear, recognize the beautiful lessons waiting to be discovered. Sometimes lessons are expensive, but every problem is a learning opportunity in disguise. Understand this and be appreciative for the experience. 3. Attitude of gratitude. Start counting the blessings and miracles in your life. Start looking for them and you shall find more. What's there not to be grateful? You are alive and breathing. Realize how lucky you are and all the abundance in your life. Whether you're positive or negative, the situation does not change. So we might as well be positive. As with any habit, the habit of remaining positive in all situations takes practice and a commitment to yourself to take control. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid. Hanya di IKIM, inspirasi euforia Islam. Katakan Allah yang Maha Suci, katakan baginya segala puji, katakan Allah yang Maha Besar, bila katakan hadir keterangan, katakan tiada Tuhan selainnya, katakan satu tiada dua, katakan padanya kekuasaan dan padanya segala pujian. Dialah Tuhan yang menghidupkan dan jua, yang mampu mematikan. Dialah Allah yang bisa melakukan segala. Ya Allah yang Maha menyelamat darimu, semua keselamatan sucinya. Oh wahai pemilik keagungan, kemuliaan. Katakan tiada Tuhan selainnya, katakan satu tiada dua, katakan padanya kekuasaan dan padanya segala pujian.
Inspirasi Inforia Islami.